Dia lupa appreciate bini dia. Dia sibuk mana perempuan lain. Bila dia dah bercerai, baru dia tahu isteri dia jadi rebutan dengan ramai lelaki. Bodoh kau ni, orang cakap. Bini kau punya lawa tu kau boleh tinggalkan. Bila dah bercerai pun dia nampak, oh lawa pula bini aku tu. Betul. Itu sebab saya kata, kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Kan? Lupa untuk bersyukur dengan suami yang banyak berkorban, suami yang banyak membanting tulang demi keluarga. Lupa. Kan? Bukan kan cakap perempuan aja kan, kesian pula suami kan, jangan jahat suami ni, tak. Suami pun banyak berkorban, kita kena terima hakikat. Berulang jauh daripada Kelang sampai ke Johor kan. Kan? Dengan tuan CEO kita pun Kelang juga. Jauh. Bukan satu benda yang senang, terlelap-lelap dalam kereta. Tiba-tiba terbabas, rupanya memang masuk R&R. Saya baik masuk R&R. Kan kadang punya ngantuk kan, jangan main-main. Segitu kalau mengantuk ni, saya sendiri pun pernah ngantuk tu, pernah langgar belakang kereta orang. Jangan main-main, tu sebab kena ada pemandu juga. Ini nak menunjukkan bahawa susahnya hidup kita kena saling appreciate. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan mungkin tak bagi itu, tapi Tuhan bagi. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan Amran Auluddin selaku COO Runhill, seterusnya div-div kehormat semualah, ya, para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nah, jadi alhamdulillah dapat kita bersama hari ini. Jangan betulkan kamera anda. Suara saya macam ni sebab hari-hari kan tak ada rehat, ceramah aja. Buat macam mana kan, sampai ke Johor tak sangka sampai malam tadi, tengah malam sampai. Ada orang cakap dia tunggu saya, tak sempat ambil gambar malam tadi. Tunggu ustaz tak sampai, siapa suruh kau tak tunggu? Kan, saya memang setiap malam macam tu. Balik memang 12 lebih, 12 ke atas. Kalau balik ke 10 tu memang angsang kerbel lah tu, kan? Tapi alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita berada pada hari ini dengan program Kita Kan Runhill. Dia katakan, Kita Kan Runhill maknanya nak bagi tahu kita ni sebenarnya adalah di bawah satu badan, satu kepala, satu nama, satu organisasi. Apa maksud institusi pekerjaan ni kan? Disebut institusi kerana dia diletakkan di bawah satu peranan pentadbiran yang sama sebenarnya, di bawah naungan yang sama. Itu sebab nama institusi. Dan kalau kita tengok erti kata institusi itu sendiri adalah merupakan struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang sekali lagi mungkin bunyi dia berbeza. Jadi institusi itu struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Contoh, kalau kita sebut institusi keluarga, bila disebut institusi keluarga, struktur mekanisme menjalinkan kerjasama antara fungsi ahli-ahli keluarga bagi menjalankan fungsi itu supaya memainkan peranan masing-masing. Maknanya semua ahli organisasi kena function, baru dinamakan sebagai institusi keluarga. Kalau tak, contoh dalam rumah tangga, mak aja berperanan, ayah tidur, anak tak dengar cakap, dia tak nama institusi keluarga, dia dinamakan keluarga saja. Tu ayah kau kan? Tak pernah nampak ayah kau? Memang dia sibuk macam tu. Dia keluarga saja. Dia kalau institusi itu dia nampak, dia berperanan dalam keluarga tu. Macam tu juga dalam Runhill ni. Kan Runhill ni satu institusi yang besar. Di bawahnya ada bawa banyak cabang-cabang lagi di bawahnya, dan masing-masing akan membawa nama baik dan juga nama buruk dan juga mendatangkan kesan kepada Runhill secara keseluruhannya. Itu dia ayat dia kan. Rasa macam berpidato pula kan. Jadi makna kata dalam hal ini bila kita sebut, kita tak boleh nak cakap aku buat hal aku, kau buat hal kau. Dia tak mahu dia macam tu. Semua orang kena mainkan peranan. Tak boleh nak cakap kalau tak kena kita orang, kau orang tak ada gaji.
Kalau tak kerana kita orang, Runhill ni pun tak ada tau. Oh, mak ayat dia kan. Jadi betapa bab kata Negeri Sembilan tu jobor tau. Belagak lah. Macam tu. Jadi tak boleh nak belagak-belagak sebab kita ni saling memerlukan antara satu sama lain, ataupun bab kata orang Johor sebut reciprocal process. Saling lengkap melengkapi macam itulah. Jadi makna kata dia pun saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Itu sebabnya pentingnya apa yang disebutkan, kalau kita tengok banyak organisasi dia sekarang ni menekankan tentang aspek integriti. Kenapa dia tekankan aspek integriti? Sebab integriti ni akan membawa kesan kepada nama baik sesebuah organisasi. Semua orang kena jadi baik. Bila semua jadi baik, organisasi pun jadi baik. Bila organisasi jadi baik, maka kelangsungan dia tu adalah lebih baik berbanding organisasi yang tidak menjaga integriti. Barang diingat bahawa integriti ni bukan hanya berkaitan isu rasuah semata-mata, tapi lebih besar daripada itu. Integriti ni kalau kita tengok dalam kamus Oxford memberitahu definisi integriti adalah the state of being whole and undivided, dia kata. Kan? Bersifat menyeluruh dan bukan pilih kasih. Maknanya mesti justice is not only be done but must be seen to be done. Saya cakap orang putih pula pagi ni. Jangan-jangan dengar Samsul Bat cakap orang putih ni kan. Dia cakap orang putih pun punya Negeri Sembilan tu salah tu. Kan? Keadilan bukan hanya dilakukan tapi mesti diperlihatkan ia dilakukan. Aku ni memang selamba je pergi kerja, pakai aku tak kemas, tapi itu bukan ukurannya. Tak, itu ukurannya. Datang kerja, ada logo Runhill dengan bangganya. Ada orang dia tak nak pakai logo Runhill ni. Kawan tahu aku kerja Runhill, nak tutup tak nak pakai. Kalau saya pakai. Kalau saya pakai. Bagilah saya. Memang saya akan pakai hari ni, insyaAllah. Ini masalahnya. Kan? Saja je beritahu, saya 3SL. Tapi betul. Tapi sebenarnya itu sebab dia menggambarkan. Sebab apa? Kenapa dia tak nak pakai logo Runhill? Sebab senang. Dia pergi minum, orang tak tahu dia di departmen mana. Antaranya. So, integriti ni apa? Integriti ni adalah kejujuran baik untuk organisasi. Ketelusan baik untuk organisasi. Keteguhan, kekukuhan dan juga kesempurnaan. Itu adalah integriti. Integriti ini berasal daripada istilah kejuruteraan bangunan. Pembinaan bangunan. Integer, iaitu dia merupakan struktur yang membentuk bangunan. Kalau ada yang tak cukup, dia boleh meruntuhkan struktur bangunan itu. Mungkin kalau tidak dalam tempoh setahun dua, mungkin dalam 10-15 tahun, mungkin 20 tahun, dan tidak seperti mana dihasratkan sampai beratus-ratus tahun, tapi rupanya baru masuk 20 ke 30 tahun dia dah runtuh disebabkan oleh sifat tidak ada integriti. Contoh, bila kita bersendirian pada waktu malam, bawa kereta sampai dekat satu jalan, dekat satu persimpangan bandaraya, traffic light tu bertukar warna berwarna merah. Memang tak ada umat seekor pun masa tu. Tak ada binatang pun tak ada lalu time tu. Kita pun mandang. Pada ketika itu kita tengok ada pula nombor tu kan. Nombor masa tu kan. 130 saat lagi. Soalannya, apakah kita akan berhenti, tunggu sehingga kesudah, ataupun kita teruskan perjalanan? Tu bezanya kita kan. Bezanya orang Runhill ni, dia iman dia tinggi. Allah, ya Allah, aku tidak akan langgar, ya Allah. Ini peraturan, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu orang Runhill tu. Kan? Tapi dalam kebanyakan keadaan, ramai yang bekerja di luar Runhill, bukan di Runhill, mereka akan langgar. Dia kata sebab tak ada orang, buat apa tunggu, jalanlah. Ada pula penghasut sebelah tu, kau jalanlah, kau tunggu apa, bukan ada orang, kamera pun tak ada sini, kau jalan je. Maka dia pun jalan. Tu yang saya heran bila kita pergi Putrajaya. Heran tak pergi Putrajaya, dia ada signboard, sila belok ke kiri jika tidak ada kenderaan. Bayangkan tu, walaupun lampu merah, siapa mengajar kita langgar peraturan ni? Orang Putrajaya. Di Kuala Pilah saya buat macam tu, kena saman. Kau ajar betul. Kenapa Putrajaya boleh, Kuala Pilah tak boleh? Nampak tak? Dia ajar kita bersabar dengan lampu traffic light tu. Contohlah, itu integriti. Jadi makna kata, contoh kita dalam keadaan ni kan, sampah dalam kita, geram nak buang. Adakah kita akan buang dekat tepi tingkap? Ataupun kita tunggu tong sampah yang berdekatan? Tak nampak tong sampah ni, tapi kita rimas dengan sampah kat tangan kita. Akhirnya, berapa ramai yang ambil keputusan yang genggam, konyolkan, simpan dalam satu bekas, simpan dalam poket. Itu bukan budaya orang Malaysia. Orang Malaysia takkan bawa sampah ke mana-mana.
Waktu saya pergi ke Korea dulu, cerita nak nunjuk nampak kampung ni macam-macam negara sampai dah tu kan. Bila sampai ke Korea, di Jepun, kita tengok kenapa bersih sangat. Rupa budaya dia, sampah yang dia ada pun memang dia simpan dalam beg dia. Dan dia pun fikir nak beli satu benda tu, dia akan fikir tu benda ni akan jadi sampah ke tak. Dia fikir kan, sebab dia fikir dia akan bawa sampah tu. Abang Abius dia mesyuarat dekat sana, kebetulan production buat dulu cerita JKKK dia dulu tu, pergi kat sana. Tengah-tengah mesyuarat, berhenti break, dia makan coklat. Dia nak buang mana, dia cari bako sampah dalam bilik tu. Bos NHK yang tengah mempengerusikan meeting tu, dia datang macam ni, nak ambil sampah. Tak ada nak ambil sampah, sebab pada dia satu penghormatan kalau dia dapat buangkan sampah orang lain untuk diri dia. Bayangkan kita macam tu tak? Tak ada pek dah kan. Pandailah kau cari, kau sendiri buat sampah, kau carilah topik buang sampah kan. Macam isap rokok kan, macam dia orang isap rokok macam mana integriti dia. Bayangkan isap rokok, kemudian dia ada satu bekas, dia buang habuk dekat dalam tu, kemudian dia masuk, dia tutup bekas tu, dan bekas tu masuk dalam beg dia. Kita tak macam tu, kita jenis yang fleksibel. Kan, isap rokok, mana pasu bunga yang berhampiran, situlah akan jadi mangsanya kan. Kita akan menambahkan khasiat pada baja-baja yang sedia ada kononnya lah. Jadi itulah sikap kita, melambangkan masyarakat. Bayangkan toilet, tak ada negara yang paling hebat macam Malaysia yang setiap tahun menganjurkan Expo NATEF, National Toilet Expo. Bayangkan Expo tandas kebangsaan, apakah tahu mana Malaysia ni kan, nak mengajar orang cara guna toilet yang paling bagus untuk ni, tandas yang paling praktikal. Bayangkan Malaysia. Sebab itulah dalam adat orang Melayu, kalau nak tengok orang tu bersih ke tak bersih, tengok bilik air dia. Pergi rumah dia, tengok bilik air dia. Bilik air dia bersih, boleh tidur dia tu. Punya dahsyat kan. Jadi bayangkan, memang macam-macam benda pelik. Kita kalau ikut highway, kita tak risau sangat. Highway berhenti ke R&R, sebab kebanyakan masa toilet itu berjaga kan. Kalau tak ada orang flush, ada orang tolong flushkan kan. Tapi yang paling risau kalau ikut jalan lama. Ikut jalan lama, berhenti kat stesen minyak yang kawasan-kawasan pinggir-pinggir kampung tu kan. Bila berhenti tu nak masuk bilik air tu, ya Allah, nak tolak pintu bilik air tu berdebar rasanya. Ya Allah, janganlah ya Allah. Bila tolak, terapung, berenang-renang ke tepian, hilang selera nak buang air. Nampak tak? Image tu digambarkan siapa? Malaysia biasalah. Itu ayat yang kita tak nak. Dan sampai macam tu kat organisasi. Runhill memang macam tu orang cakap. Contohlah, bila orang sebut dengan pasal kaki tangan awam, isu penyawat awam terlibat dengan rasuah. Biasalah, mana ada setiap department mesti ada punya ayat gitu kan. Sedangkan kita dah ada Pelan Integriti Nasional PIN tekad 2008. Kita dah lancar masa zaman Pak Lah dulu. Tapi kenapa? Takkan tak ada kesan. Kenapa kita masih lagi pegang? Biasalah tu, alah tak ada hal lah tu, biasalah tu. Kau tak hulu mana dapat? Kau nak kerja Runhill, kena ada kabel. Contoh kan. Dia mentaliti dia macam tu. Mentaliti dia macam tu kan. Jadi benda-benda tu yang kita nak kena faham, dia membawa imej secara keseluruhan masyarakat gitu. Macam toilet tadi lah, saya pernah jumpa toilet. Bayangkan satu toilet dekat satu sekolah, saya tak nak sebut sekolah mana. Bayangkan najis tu, najis dalam sinki melintang. Bayangkan tu, dalam sinki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai ke situ? Saya ni bukan cerita ni, wallahi ni bukan saya buat cerita-cerita tu. Saya baru cerita dengan bos tadi. Saya kata, cerita Azia saya kena claim kau, cerita saya bawa dalam ceramah saya. Dia ingat saya create cerita-cerita tu. Tak, cerita betul. Melintang najis tu dalam sinki. Bayangkan orang yang lemah jantung nak basuh muka. Nak kata peranjat. Saya yang menghadap benda tu terperanjat, la ilaha illallah saya kata. Tapi yang paling saya tak tahan, bila makcik cleaner tersebut, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Bayangkan kalau makcik itu mak kita. Tu sebab saya kata, kerja penjaga tandas ni, cuci tandas ni paling mulia. Sebab apa? Dia nak bersihkan tandas yang kotor ni demi untuk kesenangan orang lain. Orang lain tak dapat buat terus. Dan dialah kerja yang paling susah nak mengular.
Dia kalau kata tengok makcik-makcik cleaner tatap dia duduk dekat bawah tangga tu, bilik dia tergantung mop, tergantung berbual sama dia. Dah masuk kerja dah, pakai balik pump pergi. Dia ikut time. Kita yang kerja kita ni, yang Runhill tak lah, topik lain saya tengok. Kadang-kadang pukul 8 tak tahu kerja, membincangkan episod drama malam tadi. Kan? Itu masalah tu. Kan? Bangang betul mak mentua tu, geram betul lah aku lah. Ya Allah, kenapa bejam tu sangat? Kau main tampar je kan? Engkau dah dapat bini baru, kau lupa pada Haifa. Ni contoh lah. Saya tak tengok, saya dengar-dengar macam tu lah. Apa, risik pada hati gitu kan. Akhirnya melur kembali pada Firdaus. Tengok tu. Mak, bincang episod drama malam tadi. Itu cerita dia. Lepas tu kan pukul 9, minum. Kita nak minum kat mana ni weh? Ada dah halakah dah. Grup minum dia dah ada. Dan ketua kumpulan dia bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan kat mana tempat minum begitu. Bawa tempat minum. Dah pergi minum, pukul 10.30 baru sampai pejabat. Sampai pukul 10.30 jumpa kawan-kawan lama dekat lobi. Lah, kau kerja sini ke? Dah lama dah. Ya Allah, jom lagi minum. Aku lepas minum dengan gadel kau tarik minum lagi. Minum. Sampai pukul 12. Pukul 12 sampai kat pejabat. Ya Allah, hari ni tak ada orang nak ambil anak lah. Weh, aku kena pergi ambil anak, kau cover aku tau. Kenapa cepat sangat? Jam teruk tempat sekolah tu. Kalau tak pergi awal susah weh. Cover aku tak pergi. Pukul 2 tak masuk pejabat lagi. Pukul 2.30 baru sampai. Teruk weh jam. Orang tanya pun tidak, ada sendiri cakap jam teruk weh. Lepas tu sebabkan tension petang ni nak minum kat mana? Kenapa kita dah minum? Tak apa, petang ni kita bungkus pergi lagi. Pergi bungkus kat bawah pokok ketapang tu, balik sampai dekat pejabat dah pukul 3.30, 3.45. Masa tu tengah-tengah buat kerja, baru start buat kerja, tengok jam. Ya Allah weh, tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Tu cerita dia. Dan image pada siapa? Dan saya dah cek dah, benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Runhill. Tu cover tu, cerita kan tu keadaan dia. Kena cover, tidak tak panggil lagi kan. Ni cerita betul. Makna kata pentingnya kita ni dalam menjaga image kita ni, kita jaga bersama-sama. Kita jangan cakap tak, aku tak nyusahkan orang lah. Jangan cerita macam tu. Kita sebenarnya saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Tu sebabnya penting dalam organisasi, pertama kena ada sifat jujur. Jangan kita menipu. Jangan kita menipu, tipu claim mileage. Kan? Pergi kursus yang sama, seminar yang sama, tapi kenapa klaim dia berbeza? Kena jujur. Jangan kita macam duit mak ayah kau. Bahagian kewangan memang tu kerja, dia akan query. Kenapa klaim awak berbeza dengan orang lain? Sedangkan semua pergi kursus yang sama. Macam duit mak ayah kau. Memang bukan duit mak ayah dia lah dia buat macam tu. Kalau duit mak ayah dia tak kisah. Jadi dia akan ditanya tentang kalau dia meluluskan tu. Jawab dengan jujur. Sesungguhnya itu klaim yang sebenar. Dan saya tak tahu jalan. Dekat roundabout dia saya pusing 3 kali. Simpang panjang-panjang telajak saja. Kena jujur lah, cakap tu terang. Jadi kan pertimbangkan, jangan kita marah. Nampak tak? Kita kena jujur. Kalau lambat, bagi tahu lambat. Yang tak logik tu 8-5 minit lambat. Kenapa tayar bocor? Nak membodohkan bos agak-agak lah. Pukul 8.05 minit. Kalau tayar bocor, kedai bengkel tak buka lagi. Macam mana kau sampai kat pejabat? Bengkel buka kau pukul 9. Kena beritahu. Mungkin dalam pukul 9 lebih barulah layak kau nak sebut. Sebab mungkin pukul 9 dah ada bengkel yang buka awal. Mungkin dah 9.30 sampai. Macam tu. Tak. Bocor tu dekat-dekat nak sampai office. Macam tu. Tengok tayar elok. Kan? Cuma bos tak adalah sampai nak tengok tu. Kadang-kadang jangan ingat bos tak perasan perangai masing-masing. Ada staf kecenderungan dia lambat. Hantar anak pergi sekolah. Apa orang lain tak ada anak hantar pergi sekolah. Ada orang ada masalah. Ada orang ni pula kejap-kejap cuti. Terutamanya bila baru dapat gaji, mesti cuti. Ada orang macam tu. Bos boleh nampak pattern tu, kita rasa macam tak, tapi bos perasan. Yang seorang tu lah kejap-kejap MC, buah pinggang beralih, jantung berlubang, kan? Pankreas bocor, macam-macam. Kan? Yang seorang tu pula manyang meninggal je. Mak ayah meninggal, ni datuk meninggal, pak saudara meninggal. Akhirnya bila disusun salah silah keluarga dia yang meninggal ini, memang tragis sungguh sebab dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu.
Kadang-kadang kan orang ni kadang dia buat benda-benda macam ni, dia tak perasan. Dia tak perasan. Itulah keadaannya yang kita kena faham. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu penceramah takak dia kehausan, maka datangnya air. Terima kasih banyak. Tu budi bahasa tadi. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Dapat air. Kalau dapat bagi alih lagi cantik. Kan? Ni. Saja je beritahu, saja beritahu. Kan? Kan? Jauh-jauh datang daripada Seremban, naik kosong ke bagi aku. Tak apalah. Tapi ini adalah bukan satu bentuk budi bahasa. Kan? Budi bahasa. Gurau kan. Masih banyak, masih banyak. Tapi betul. Itu yang pertama. Kalau kita tengok dari segi macam manakah kita ni membawa nama secara keseluruhannya. Jujur. Kedua, kita kena amanah. Amanah dalam kerja kita. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Amanah dah tahu. Janji, ada tak kita janji? Ada. Contract of service, contract for service. Tak kira. Semua ada janji dia. Sebagai dalam apa? Contract of employment. So kita kena sign, kita tanda tangan. Siap ada angka ikrar integriti. Sebab nak menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Saya berjanji saya akan kerja dengan baik. Setiap kali itu ada je surat perkeliling yang ditandatangani. Kan? Oleh Tuan Amran kita sign. Sab mulai beberapa hari bulan. Semua staf hendaklah begini-begini. The do and the don'ts. Tak boleh begini, tak boleh begini. Hendaklah begitu, hendaklah begini. Tiba-tiba terdengar suara sumbang. Kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Tu ayat dia. Seolah-olah surat perkeliling tu tak ditujukan pada semua orang. Pada yang dah nak pencen, dia dikecualikan. Ada ke macam tu ayat tu? Tak ada. Kan? Sedangkan semua orang bertanggungjawab. Jaga amanah, jangan kita menipu. Kan? Banyak betul kes-kes CMP, CBT, criminal breach of trust, criminal misappropriation. Banyak sangat kes berlaku dalam organisasi. Ingat, semua orang kena jaga sebab kita kan runhill. Sebab kalau seorang kena, dia akan pukul. Orang Malaysia ni jahat ni, mulut orang Malaysia ni, minta maaf cakap. Dia kalau seorang kena, dia akan pukul rata semua. Contoh, ada seorang staf JPJ kena tangkap sebab isu rasuah. Contoh, staf JPJ memang macam tu semua. Daripada bawah sampai ke pengarah dia habis. Lah, habis semua kena tu. Bayangkan. Macam ada seorang anak kan. Anak dia kena tangkap lah. Seorang memang anak dia bukan semua elok perangai tu sama je. Dengan mak ayah pun sama. Tengok. Itu perangai orang Malaysia. Dia jenis gemar pukul rata. Itu sebab kita kena jaga diri kita. Kan? Macam seorang isteri lah, jaga maruah diri dan maruah suami, kan Nabi kata. Sebab bila jaga maruah diri, jaga maruah suami juga. Macam kita mengumpat kejap-kejap, tak sangka kan la ilaha illallah ke kan betul aku. Kenapa weh? Lepas tu sampai ke cerita orang, halah tu lah bini siapa tu yang mulut jahat tu. Nampak? Jatuh maruah suami juga. Macam tadi saya lalu tadi. Bukan tak dengar orang mengumpat, tapi saya maafkan. Saya dah biasa dengar ayat-ayat tu. Orang perempuan mengumpat, bukan reti perlahan kan? Saya lalu-lalu tu tinggi weh. Salah aku tinggi tu. Ni parah tu. Buka aja mas kan? Dalam TV nampak tu, hajar tu. Itu antara benda-benda yang saya maafkan hari ni. Saya tak ada masalah. Okey. Dia memang macam tu, lumrah halam gitu. Dia nak bercakap tu bercakap, dia kena tukar. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan? Kerja elok-elok. Kemudian apa dia? Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga hubungan. Sebab kebanyakan organisasi yang jatuh ditangkap pasal kes rasuah, contoh integriti saya cerita tadi kan. Bukannya punca daripada orang luar yang tak puas hati dengan kita. Dalaman sesama sendiri. Buat surat kepada SPRM, tolong ambil tindakan orang ni sebab dia salah guna kuasa bla bla bla. Tak puas hati sama sendiri, surat layang hantar dulu. Tapi siapa puncanya? Dalaman organisasi. Itu sebabnya saya pernah bagi talk di bawah tajuk bicara integriti kepada Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna, kan? KPDN HCP masa tu lah. Tajuk dia bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh. Kenapa cerita kain terlondeh tu? Contohnya, bila kita ni dekat buku lali kita, katalah ni buku lali, kaki saya nak angkat kaki yang tak elok pula. Kakak buku lali tu dah ada ruam. Ruam tu makin lama makin besar, kita biarkan. Kita kena cepat ambil ubat, sapu, kena settlekan peringkat kita dulu. Bila sampai pada doktor pakar, doktor suspek
Doktor ni siapa? SPRM. Dia suspek benda tu dah merebak ke seluruh badan. Dilondehkan kain tu, maka habis semua department kena cek. Jadi benda yang tak patut jumpa, langsung jumpa. Berpunca daripada siapa? Berpunca daripada dalaman organisasi itu sendiri, bukannya orang luar. Bila kita sibuk menjatuhkan, bila tak puas hati dengan kelebihan orang lain. Sebab apa puncanya? Puncanya penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit hati ni ada 3. Pertamanya tamak, keduanya sombong, ketiganya dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Dan 3 penyakit ni, tamak, sombong dan dengki ini, saya tak nak hurai. Saya tak boleh nak hurai sebab tak sempat. Sebab panjang nak cerita tamak, sombong dan dengki ni. Maknanya memang kena panggil lagi lah ni. Satu je vaksin untuk settlekan tamak, sombong dan dengki ni. Satu je vaksinnya. Vaksin ni bukan Pfizer, bukan AstraZeneca, bukan Sinovac. Tapi vaksin untuk settlekan penyakit ini adalah syukur. Kenapa manusia tak syukur? Dalam organisasi saling menjatuhkan. Kenapa? Sebab pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Tak syukur. Dan ketiga, sibuk mendabik dada menyatakan apa yang aku ada hari ini adalah hasil usaha aku sendiri. Sebenarnya kita terlupa apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Kita lupa. Aku kerja kuat, tu sebab aku boleh duduk dekat jawatan yang tinggi-tinggi di sini. Wah, contohnya kan. Nak tengok jawatan yang berbeza, tuan-tuan jangan komplain. Kenapa kita duduk kat kursi banquet sedangkan orang tu duduk kat sofa? Kita jangan komplain. Sebab orang yang duduk di sofa, tanggungjawab dia lebih besar daripada yang lain. Sebagai contoh, orang duduk di sofa, macam mana dia rasa nak terkencing pun apa, dia tak boleh, dia kena duduk situ sampai penceramah habis. Orang belakang, duduk paling belakang lagi kurang tanggungjawab, dengan harapan dia balik orang tak perasan. Tak, contoh. Tapi jangan kita sebab dia akan dipertanggungjawabkan untuk banyak persoalan. Tu sebab saya cepat-cepat bangun. Di sini pun saya tak sanggup duduk. Tak, bukan. Sebenarnya saya penceramah yang memang suka berdiri. Sebab saya tinggi. Bila saya duduk macam tu rasa macam menyangkung. Biarlah saya berdiri. Itu yang sebenar-benarnya. Dan lagi satu lagi, bila berdiri dia cepat sedar diri untuk berhenti pada masanya. Aku duduk sedap-sedap kan. Lagi satu lagi, kesian dah lah saya duduk macam tu rendah orang belakang. Macamnya semua nampak kan. Itu tujuannya. Jadi makna kata dalam hal ini saya kata tanggungjawab memang tak sama. Tapi kenapa kita nak persoalkan? Orang jadi bos. Tengok contoh Tuan Amran kita kan. Dia kejap-kejap meeting. Kita persoalkan. Dia kalau kena marah, Ranhil ada masalah, dia yang kena panggil, bukan kita. Tak. Itu sebab beza antara tanggungjawab. Anak ada masalah, bapa yang kena dipersalahkan. Nampak tak? Bapa juga yang salah. Ini semua bapa dengan mak. Ibu bapa dia tak pandai, mak ayah tak pandai didik anak. Kenapa? Sebab dipertanggungjawabkan. Jadi jangan kita pilih. Jangan minta-minta jawatan, tapi kalau dah dipilih, anggaplah dia sebagai satu amanah. Tuan-tuan boleh tengok orang yang berebut jawatan ni buruk rupanya. Betul. Sanggup dia membuk-burukkan orang lain dan sebagainya. Tak usah kita pening-pening kepala. Syukur. Tak dapat anugerah khidmat cemerlang, marah. Kenapa dia dapat? Apa salah aku tak dapat? Kita ni kadang-kadang kita cakap, aku memang takkan ada rezeki aku. Kita gemar cakap macam tu. 10 perkara yang kita nak daripada Allah, Allah bagi 7. Tapi kita bising 3 yang kita tak dapat. Kita dah ada suami, ada. Dah ada isteri, ada. Ada anak, ada. Ada rumah, ada. Sewa, beli, sewa, okey. Kereta ada, ada 1, ada 2. 1 isteri bawa, 1 suami bawa. 2 hutang, ada. Boleh bayar? Boleh bayar. Anak sekolah tak? Sekolah, Alhamdulillah. Bila cerita-cerita balik, semua ada. Apa yang tak ada lagi? Oh, fikir anugerah khidmat cemerlang tak dapat. Yang tu yang kita heboh kan. Anugerah khidmat cemerlang ni apa sangat lah cuy. Yang pertama dapat apa? Anugerah khidmat cemerlang. Pertama dapat apa? Jangan nampak sangat nak duit tu. Sebut sijil dulu. Sijil. Yang kedua nampak sangat kau nak duit tu. Betul sijil. Yang kedua duit tu sebagai iringan. Yang kita heboh-hebohkan kan. Bukan ada apa-apa sangat pun. Kan? Tapi sebenar-benarnya kita tu yang kadang-kadang ada orang pernah tanya saya, dia tanya saya, Ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? La ilaha illallah, saya kata kita kena faham
Rezeki ni tidak semestinya sama macam yang kita nak. Kita kena faham. Rezeki ni kadang-kadang kita tak perasan benda tu dah ada dekat kita. Orang lain tak ada. Orang nak apa yang ada kat kita. Dia lupa appreciate bini dia. Dia sibuk mana perempuan lain. Bila dia dah bercerai, baru dia tahu isteri dia jadi rebutan dengan ramai lelaki. Bodoh kau ni, orang cakap. Bini kau punya lawa tu kau boleh tinggalkan. Bila dah bercerai pun dia nampak, oh lawa pula bini aku tu. Betul. Itu sebab saya kata, kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Kan? Lupa untuk bersyukur dengan suami yang banyak berkorban. Suami yang banyak membanting tulang demi keluarga. Lupa. Kan? Bukan kan cakap perempuan aja kan, kesian pula suami kan, jangan jahat suami ni, tak. Suami pun banyak berkorban, kita kena terima hakikat. Berulang jauh daripada Kelang sampai ke Johor, kan? Kan? Dengan tuan CEO kita pun Kelang juga. Jauh. Bukan satu benda yang senang, terlelap-lelap dalam kereta. Tiba-tiba terbabas, rupanya memang masuk R&R. Saya baik masuk R&R. Kan kadang punya ngantuk kan. Jangan main-main. Segitu kalau mengantuk ni, saya sendiri pun pernah ngantuk tu, pernah langgar belakang kereta orang. Jangan main-main. Tu sebab kena ada pemandu juga. Ini nak menunjukkan bahawa susahnya hidup kita kena saling appreciate. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan mungkin tak bagi itu, tapi Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Isteri yang pandai jaga selera kita. Lempar-lempar jadi, kan? Lempar sayur jadi daging gilo tu macam mana tu buat? Pandai betul bini kau masak, kan? Tak, dalam kuali tu memang dah ada daging. Dia lempar sayur bercampur dengan daging tu je. Kan? Taruk-taruk suami pun, suami balik setiap hari tak pernah lupa bawa kuih muih untuk makan bersama. Sayang, buat air sikit, abang bawa kuih ni. Abang bawa kuih apa hari ni bang? Hari ni abang bawa kuih special. Kuih couple. Tahu tak kuih couple? Kuih cakui. Kan couple tu. Cakui. Jangan dipisahkan. Jangan disiap. Jangan. Pak cecah sekali kan. Suap. Iya. Bukan senang ada setengah suami tu balik kosong. Tangan dia memang tak buat apa-apa untuk diri dia je. Dia dah minum dengan kawan. Dia tak ingat pun anak isteri dia. Contoh. Belajar baca hikmah. Aku mungkin tak dapat naik pangkat, tapi Tuhan bagi aku kerja banyak departmen. Mungkin macam tu. Kan? Belajar membaca hikmah dalam hidup kita. Aku mungkin kerja pangkat tak tinggi, tapi hari-hari pukul 5.30 sebelum pukul 6 aku dah sampai rumah. Orang lain yang pangkat tinggi-tinggi pukul 6 belum sampai rumah lagi. Kadang-kadang malam baru sampai. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Tak usah kita risaukan tentang apa yang kita tak ada. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi bahagia adalah sikap kita terhadap apa yang kita ada. Deep tak? Kita kan runhill. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Malam kan pegang tangan husband, cakap macam tu, abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Betul. Kita kan runhill. Biar kalau jatuh bangun, biar bersama. Biar maju bersama. Biar up bersama. Runhill. Kita bukan downhill, runhill. Downhill pun dah tak boleh masuk TV dah. Macam mana? Kan? Runhill. Kita sama-sama naik berlari sampai ke bukit. Run to the hill. Runhill. Nampak tak? Semangat itu. Kena ada semangat. Jangan saling jatuh-jatuhkan. Kemudian kita ada sifat tanggungjawab, kena ada accountability. Jangan sibuk saling salah menyalahkan. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi itu mentah? Kayu api basah. Apa pasal kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil?
Pula nak makan. Tuan, alhamdulillah mereka ingat lagi lagu tu. Saya saja test tadi beria dia menjawab kan. Kita kan Runhill semua jawabnya. Berkerut maka lepas tu apa dia nak ingat boleh. Jawapan tak logik pun kau ulang lagi. Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil je cakap. Dia orang cakap, bangau tu tak pernah mati pun beli ikan tak timbul, pandailah dia cari. Allahu Akbar jawapan. Tapi itu sebenarnya nak mengajar kita tentang isu orang yang gemar menyalahkan orang lain. Tapi di penghujungnya ular yang paling gentleman sekali. 3 kali dia ulang kat muka orang yang bertanya, kenapa kau nak makan katak pula? Ular cakap, memang makanan aku. 3 kali, memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan hujung dia tu ada satu lagi rakaman yang dah dipadamkan oleh Jawatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Senyap terus, orang tak berani tanya dah. Sebab bila dia mengaku tak ada siapa tanya dah. Tu sebab anak-anak kita jadi macam tu. Macam kita lah. Oh ni SAJ ni salah. Oh tak ini salah ni. Ini salah ni bahagian ni. Ini bahagian tu. Bahagian human resource ni bahagian. Semua salah kan. Department anak syarikat semua salahkan orang lain. Macam anak kita. Kenapa risau kau? Ayah hisap. Salah ayah dia. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Mak dia suruh sekolah situ. Tu yang cikgu pening kepala. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia minta. Macam-macam lah cara kan. Aduh hai. Inilah keadaan yang kita tak nak saling salah menyalahkan. Lepas ni bertanggungjawab. Kenapa tak siap kerja ni? Azura? Zura? Mana Zura? Dah tak mengaku dah. Zura, kenapa tak siap lagi paper ni Zura? Tuan minta maaf tuan, memang salah saya. Saya terlalai. Saya tak perasan ni. Saya siapkan sekarang. Memang salah saya. Kan? Itulah benda ni saya sepatutnya siapkan semalam. Tapi kan semalam banyak sangat kerja bagi kat saya. Habis sekarang salah siapa ni? Nak salahkan bos kau? Takkan macam tu. Kita kena plan kerja kita. Jangan kita jadi orang yang sentiasa nampak masalah pada setiap jalan, tapi nampak jalan pada setiap masalah. Itu yang sebenarnya. Faham Zura? Zura pula yang kena, tak ada nama lain ke? Kejap lagi ada nama lain. Dan begitu juga respon yang positif. Apa juga yang ada positif. Boleh, tak ada masalah, buat. Dan begitu juga kita perlu istiqamah dan ikhlas dalam melaksanakan tugas kita. Apa maksud ikhlas? Bila buat kerja bukan sebab nak mendapatkan habuan. Bekerja bukan sebab nak dapat ganjaran dan pengiktirafan manusia. Itu paling penting. Siapa yang bekerja mengharapkan pengiktirafan manusia, yakin dan percaya ni Samsul Debat bagi tahu dia akan kecewa. Tapi kalau dia mengharapkan pengiktirafan daripada Tuhannya, dia tak akan kecewa. Dia buat kerja, mudah-mudahan Allah bagi aku pahala. Tak naik pangkat, okey je. Tuhan mungkin tak bagi dia naik pangkat, Tuhan bagi dia suami romantik. Tuhan tak bagi dia naik pangkat, Tuhan bagi anak dia ramai anak dia, rajin betul. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, beranak seorang lagi. Ajar bagi salam je. Yang seorang tu topuk nyamuk je, bab jadi beranak. La ilaha illallah. Punya rajin 10 anak dia. Sekarang rasa penat, tapi tengoklah dalam 10-20 tahun lagi bila anak semua dah lepas. Asal hari raya je meriah rumah dia. Nampak tak? Ada hikmah dia. Tuhan mungkin tak bagi macam tu, tapi Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan tak bagi anugerah macam mana. Tuhan bagi anak kita pandai-pandai. Ambil 10 subjek dapat 13A. La ilaha illallah. Pecahan tak wajar macam mana tu? 10 subjek tapi A dia 13, salah print kau. Bayangan hebat anak-anak. Masa itulah orang perempuan mulalah claim sejuk apa? Tu tak habis sejuk perut. Sejuk hati. Kau sejuk perut kambung tu. Aduh mana macam kau ada perut lelaki pun ada perut. Sejuk hati bila tengok anak-anak berjaya. Itu sebenarnya lebih hebat. Anak konvo je tengok perasaan. Kan tengok anak konvo, ya Allah, bang anak kita konvo. Ya Allah. Suami kat kau perasan tak? Ni konvo tadika, ni kau itu baru konvo tadika, dia punya happy tu macam tu. Bayangkan kalau konvo universiti, kan? Dia tengok anak
pakai jubah waktu tadika tu mengalir mata. Oh, nak gitu. Dah besar nak kita. Kan? Tak nak menunjukkan happynya kita dengan pencapaian anak. Lebih daripada apa yang kita ada. Betul tak? Betul saya kata. Dan begitu juga kalau kita nak berjaya, ada beberapa langkah yang kita kena ada. Kita kena positif sesama kita. Jangan kita, aku rasa ni departmen lain ni mesti ni. Tu subsidiaries tu memang je nak kenakan kita. Jangan. Kita di bawah satu organisasi yang sama. Kan? Kalau kalah, terimalah kekalahan. Nak buat macam mana? Kan? Liverpool akhirnya kalah. Tak apa, terima. Ini bukan satu perkara yang luar biasa. Benda biasa. Dan kita menang pun biasa. You'll never walk alone. Itu yang penting. Kan? Jangan jadi orang yang terbawa-bawa dengan kemenangan yang baru 1-2 tu. Kan? Sampaikan lupa diri dan arah tujuan. Sabar. Kita masih di peringkat awal. Macam tu lah kan. Tak, sebenarnya macam tu, kita kena bersama dengan organisasi kita walau apa juga yang berlaku. Kan? Jangan, oh tak boleh weh, bahaya ni kita ni. Contoh kan, bila organisasi kita dapat nama yang baik, kita pun akan tumpang nama yang baik tu. Kita pun akan terasa bahagia. Tapi bila organisasi kita dikecam, kita pun terasa sakit bila dikecam. Ni janganlah pula kita menabur lagi minyak pada api yang ada. Dengar-dengar kan Runhill ada problem begini-begini. Contoh ada orang tulis dekat dalam Facebook. Kita lah dah memang tak boleh harap dah ni, memang dah kena, dah lama dah kena. Jangan macam tu. Tapi kita mempertahankan apa yang ada. Dalam negara kita ni pelik-pelik sikit. Kalau letak je gambar pemimpin, tak kisahlah pemimpin mana pun, tak payah tulis apa-apa, letak muka je. Lepas tu kita post. Tengok orang maki, ya Allah Akbar. Kepala bapak semua keluar. Tiba-tiba adalah staff yang agak Islamik sikit, dia pun type, cubalah guna bahasa yang baik. Bukankah bahasa itu melambangkan bangsa? Lepas tu komen bawah tu, kau pun sama, sudahlah pap dia pula kena. Itu salah dia. Kalau orang saling mengutuk tak apa. Kalau mempertahankan atau tulis bahasa yang baik, oh jangan. Itulah keadaan dalam negara kita. Itu sebabnya kita kena berubah demi organisasi kita. Kedua, mulakan dengan matlamat. Ada target hidup kita ni. Target kita nak buat yang baik-baik. Target kita nak buat yang baik-baik. Hidup kena ada matlamat. If you fail to plan, then you plan to fail, kata Sun Tzu. Tapi Sun Tzu juga cakap, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Ketiga, utamakan mana yang penting. Yang penting selesaikan dulu. Mana yang tak penting, yang boleh dikemudiankan, kita kemudiankan. Kita tahu prioriti kita dalam bekerja. Sebab ini akan membawa kepada nama dan imej organisasi. Kemudian, belajar memahami antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya pentingnya kita buat kerjasama program-program macam hari ini. Hari ini tengok, saya nak tanya, berapa ramai yang duduk di bawah yang bukan satu pejabat dengan dia, dekat sebelah dia. Sebelah dia tu bukan sepejabat dengan dia. Tolong kat tangan. Tolong beritahu. Tengok. Ada tu. Yang perempuan tengok, susah nak jumpa. Semua geng-geng toilet dia tu semua. Kalau pergi toilet pun, okey tak tudung aku? Okey, nampak tak macam tu? Tak, kita kena bercampur. Tu sebabnya bila buat team building, saya bila handle team building untuk grup Mahkamah KL dan Mahkamah Putrajaya, ada yang paling surprisingly, ada yang dah 20 tahun duduk di taman yang sama, duduk sebelah baru tahu dia satu taman. Cuma di fasa yang berbeza. Taman yang sama, fasa yang berbeza. Dah 20 tahun kerja bawah bumbung yang sama, baru tahu yang mereka sebenarnya satu taman. Bayangkan. Ada orang tu dah 5 tahun baru tahu yang Samsul Debat jiran dia. Sebab saya dekat sebelah dia, dia tak perasan. Dia siram pokok, saya berbual dengan dia buat buka bang. Dia cakap, ada tak orang cakap buka bang sebiji macam penceramah dalam TV tu. Saya kata, siapa bang? Alah yang tertinggi yang cakap lagi 9 tu lah. Dia kata, Samsul Debat ke? Dia kata, bang, saya lah Samsul Debat. Kau nak bergurau agak-agak lah. Sebab bila tengok depan lain dengannya, tak perasan dia. Saya betul belum cerita dekat Sarawak lagi. Dekat Sarawak ada yang non-Muslim tu, keluar daripada rosteral asas Sarawak tu, yang non-Muslim tu cakap, saya nak ambil gambar boleh? Dia kata, tak salah orang ke? Tak salah, Hadi Putra kan? Saya kata, bukan. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi saya berlari lah masuk dalam bilik air nak confirm tang mana sama. Malam tu pun dia tag saya dalam Instagram, dia kata bukan Hadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Agaknya malam tu berperasan. Dia berperasan, lain katanya.
Kan? Kemudian apa yang penting? Fikir kebaikan semua. Seorang kalau kena tangkap, nama buruk semua sekali akan terjejas. Saya dah beritahu awal tadi. So fikir kebaikan semua. Jangan kita fikir diri kita je. Itu sebab bila buat team building, kadang-kadang ada satu checkpoint. Contohnya saya buat team building tu, ada satu checkpoint tu, game kita game apa tau? Game putting golf. Yang putting golf tu, kita ada 10 biji, pump, dia masukkan. Dia dapat seorang yang boleh masukkan pump, dia tahu markah tinggi, orang tu lah pukul pada mula sampai habis. Orang lain tu sanggup letak bola je, tak sanggup. Sedangkan kita nak teamwork ni, bukan dia seorang je, semua orang pun kena usaha masukkan bola tu kat dalam tempat tu. Tapi itu perangai kita nak buat macam mana? Kalau dalam grup kan, grouping, cuba tengok, berebut-rebut nak pegang marker pen, tak apa, bak aku tulis, kau present. Kita tahu dah tu. Tahu dah perangai-perangai tu kan. Walaupun tulisan kita buruk, kita sanggup tulis tu kan. Itulah perangai antara sikap-sikap kita nak melepaskan pucuk sendiri. Itu cerita dia. Nampak tak? Begitu juga kita perlu bekerjasama antara satu dengan yang lain. Tak ada siapa yang boleh hidup sendiri. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Pakar bedah, pernah kita tengok pakar bedah sendiri. Pisau. Gunting. Mati dah. Kena orang lain bedahkan untuk dia. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri, melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Membohong untuk kau percaya kata cerita Mr. Bean. Tak ada. Jangankan kita ni manusia, jangankan hidup kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu, lari orang kampung kau jangan main-main. Kan? Maknanya kita perlukan orang lain. Dalam kerjasama ni penting. Tu sebabnya kenapa organisasi yang besar sehebat Runhill ni nak buat program sampai bawa dekat ni MPC ni kan, Malaysia Productivity Center kan. Macam mana? Kenapa? Sebab pentingnya nak satukan hati-hati kita ni supaya sama-sama memandang kejayaan satu pihak, kejayaan semua. Faham tak? Nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Nak berjalan jauh, berjalan bersama-sama. Macam mana Runhill boleh pergi jauh? Sebab kita berjalan bersama-sama. Itu sebenarnya. Nampak tak? Macam mana kita boleh bertahan rumah tangga 20-25 tahun? Sebab kita jalan bersama-sama. Senang sama-sama, susah sama-sama. Orang perempuan jangan harapkan suami kita bersusah untuk kita sama-sama. Kita pun sanggup susah dengan dia. Kalau suami nak jimat belanja, minyak mahal sekarang ni sayang. Kita naik motosikal, okey? Tak mau. Kenapa sayang? Tudung kedut. Tak nak naik motosikal dengan suami, tudung kedut. Tanyakan sebab itu. Suami ni tak apalah, berhutang lah, tak apalah. Sebab isteri nak naik kereta. Lepas tu dia cakap, sanggup kita susah senang sesama kan? Bak itu senang kau. Suami punya nak jimat minyak, tolak kereta sampai jalan besar baru start enjin. Tahu tak? Minta tolong guard tu tolak sampai lepas guard tu baru start enjin. Pernah tak kita fikir pengorbanan seorang lelaki? Abang, saya tak kisah naik motosikal, yang penting kita bersama. Iya bang, I love you too. Habis nanti tudung sayang kedut macam mana? Tak apa, saya pakai anak tudung je. Saya pakai anak tudung pakai helmet. Habis tudung sangkut kat hanger. Sampai dekat depan pejabat, bang tu bang salam. Abang, tinggal hanger je, tudung dah cicir mana tak ada. Sepit kan lah. InsyaAllah tak ada kedut tudung tu. Cari jalan. Itu sebabnya tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup kita ni jangan kejar nak jadi kaya. Kita tengok hidup kita ni kan, betul ke kaya tu bahagia? Orang ada duit banyak belum tentu bahagia. Betul tak? Jangan sibuk mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Iya, sanggup susah sama-sama, senang sama-sama. Itu bahagia. Mak ayah kita dulu, meja marble mana ada? Marble. Meja marble mana ada? Pakai tikar je. Pakai tikar makan ramai-ramai. Bersepah adik tu makan. Tapi makan sama-sama. Itu bahagia.
Dah habis mak gulung je tikar tu, dia kibas tikar tu, bagi itik dengan ayam makan. Bahagia itik dengan ayam tu. Nampak tak? Kita hari ni dah ada meja mabla. Boleh duduk 8 orang makan, suami isteri je makan. Korang kejap lagi mama suap. Jangan nanti bersepah. Apa jadah beli meja mahal-mahal tapi makan asing-asing. Betul tak? Lagi baik kau pakai tikar. Kalau itulah harganya untuk bahagia. Nampak? Dulu pakai katil yang berbunyi dulu. Anak 5. Ni katil besar, capai-capai tak sampai lagi. Capai-capai tak sampai lagi. Aku senang analogi, senang faham itu. Tak katil kau senang faham macam tu. Oh jauh. Naik kereta Azia, bini naik azab karen, tak jadi keluar. Kan? Punya bahagia. Saya naik kereta Azia, tak ada sedikit peduli pun, lantak lah orang cakap pun. Hari ni bawa besar sikit sebab bawa barang banyak, kebetulan ada naik pun, ramai staff pun ikut sekali. Kan kau tidak, saya naik Azia je. Kan? Bahagia. Bukan kita nak mengejar pengiktirafan manusia. Susah naik kereta besar. Wih, besar kereta dia, weh. Berlagak. Susah juga. Naik kereta kecil, susah hidup dia sekarang. Susah betul. Kau nak bahagiakan siapa? Susah kan? Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim macam mana? Luqmanul Hakim, dia bawa dia naik kaldai. Dua-dua tarik kaldai. Luqmanul Hakim dengan anak dia tarik kaldai. Apalah ada kaldai tak nak naik? Ayahnya naik, anaknya tarik. Apa punya bapak sedap duduk ke atas. Kesian budak tu tarik. La ilallah. Turun bapak dia, anak naik. Bapak tarik. Tuang hajar punya anak sedap-sedap kau duduk, bapak kau tarik. Salah juga. Sudahnya duduk naik kaldai tu. Kesian menyeksa binatang. La ilaha illallah. Sudahnya kaldai naik dia, lagi gila. Akhirnya nak puaskan hati manusia, kita takkan boleh puaskan mereka. Ingat, pertama kejar bahagia, bukan kejar kaya. Ada orang tu boleh cakap dengan saya, pening kepala ustaz, dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh orang? Itu cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, jadi bila 10 juta tu tengah susah sangat. Kita jangan pelik-pelik tu, orang ada 200 juta, 300 juta, dah biasa kat Malaysia ni rupa-rupa ni. Tapi kita ni tak biasa. Mana tu tiba-tiba Tuan Amran ni, contoh Tuan Amran pergi ke depan, dia umumkan betul-betul happy ni tengok khusus hari ni Samsul Debat datang. Dengan ini diumumkan, contoh yang diumumkan kepada semua staf yang hadir, insya-Allah, sebabkan saya gembira sangat hari ini, semua staf yang hadir sahaja, kita akan umumkan sebelum pukul 5 petang ini, kita akan bank inkan duit insentif sebanyak RM500,000 setiap seorang. Contoh, kau jangan tepuk tangan, contoh. Kau ni gemar tepuk bawah tu, ni contoh. Bayangkan, itu baru contoh dah happy sangat dah, betul tak? Mungkin ada yang dapat 500,000, sebab pada kita 500,000 tu banyak, tapi pada seorang itu sikit sangat tu. Ada orang yang dapat 500,000, saya sedap besok pagi hantar surat, tuan saya nak resign sebab saya nak kejar cita-cita saya. Macam besar sangat 500,000 tu kan. Sebab nak pergi bercuti, nak pergi umrah kan. Selama ni saya tak ada peluang pergi UK. Family saya asyik you burn. Nak pergi UK, dia pergi you burn. Ulu Bendul. Saya asyik you burn. Orang pergi UK dah sekarang ni. Contohlah kan. Jadi kita rasa benda tu banyak sangat. Ada satu hamba Allah tu, saya tanya dia, Datuk Seri ni, Datuk, rumah dia besar betul. Kereta memang kereta luar negara je, tak ada kereta dalam negara. Kereta tu Porsche, Lamborghini. Saya fikir kereta aku nak parking kat mana ni? Nasib baik ada satu tu Jaguar. Saya boleh parking sebelah tu. Jaguar Pro 2. Okey, boleh lah. Saya parking sebelah tu. Saya tanya, rumah dia swimming pool, ada surau besar. La ilaha illallah, memang cantik. Ruang tamu dia sangat, daripada depan pentas ni sampai dinding belakang. Tu hall dia saja. Saya kata, Datuk Seri, agaknya mahal rumah Datuk Seri ni. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu. Muka tak bersalah cakap. Menyesal aku tanya soalan. Ada satu datuk tu, dia dah panggil saya camah kat rumah kan. Dia bagi saya makan dari satu kopok tu. Sedap tak kopok ni ustaz? Sedap kopok. Itulah ustaz. Isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu, pula kau beli kilang tu. Kalau sedap sangat kopok tu, kau beli banyak, kau bagi semua orang rasa. Sampai kau beli kilang tu, kasar sangat cara kau ni. Tapi itu hakikat dia, perbualan orang kaya. Dia bukan belagak, tapi memang mereka begitu.
Tapi kita ni, orang kata bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Dan pernah Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi Nabi sebut, carilah rezeki yang halal, sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau semua organisasi, anggota organisasi, struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi ini, semuanya merasa syukur dengan apa yang dia ada, dia tidak akan terlibat dengan salah laku, dia akan jaga nama baik organisasi, maka Runhill akan terus mekar berkembang selamanya. Itu yang penting kita nak capai. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau ikutkan banyak lagi yang nak saya kongsikan. Tapi itulah kan, saya kalau boleh riset minda ni kita kena perbetulkan dengan satu lagi paper yang saya akan bawa nanti insya-Allah. Maknanya dah 2 dah ceramah kena panggil tu. Iaitu selain pada riset, kita nak rejuvenasi minda menuju kecemerlangan. Apa maksud rejuvenasi? Rejuvenasi, orang perempuan kena tahu. Rejuvenate your skin. Takkan kau tak tahu hari-hari kau tonyoh kat pipi kau tu. Rejuvenate tu apa? Apa rejuvenate? Lelaki yang mana dia tahu bahawa badak Johnson sikit sudah lah. Bila tanya ya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Gelak kau main okey lagi. Apa maksud rejuvenate? Yes, meremajakan. Terima kasih pada Haji Google. Meremajakan pemikiran kita bukan secara perkiraan tapi lebih bersifat fizikal. Contoh tudung kan. Dulu tudung macam mana? Tudung macam mana? Dulu tudung kan yang macam scarf yang tarik ke atas macam pengakap. Ingat tak? Kan dulu baru susun dia punya tu. Dulu. Kan tudung yang kilat tu. Dulu tu mencerita lagi yang ikat kat tengkuk yang lepas tu ada belang-belang tu kan. Lepas tu bila kawan masuk gambar tu hari ni, kalau kau member aku tolong remove gambar ni. Kita marah dia masuk gambar tu. Kalau kau tak sanggup tengok pakai tudung kan. Sebab rejuvenate, kau dah remaja, sistem kau dah lain. Tudung kau dah lain sekarang ni. Tudung dia tak lempak, pak, sambut, balik, pak, lilit, pak, tarik, zap, lontar dulu. Kita tengok berbening, bapa nak letak mana ni bang, letak mana ni bang. Apa kau babitkan suami kau pula? Memang besar betul tudung tu, buka-buka jadi kanopi. Sebab trend meremajakan. Kita kena tahu setua-tua manusia hari ni pun ada grup WhatsApp rejuvenate, nampak tak? Meremajakan pemikiran. Ya, budak oot sekarang tengok, ada yang tak tahu tu, ada yang confuse. Oot apa? Tanyalah kawan-kawan. Oot la ilaha illallah, nyampah tu. Saya pernah saya ni cerita lah sikit ya. Saya bercamah di Rompin. Kemudian ketua kampung tu ajak saya bergambar dengan grup AJK dia. Yang lelaki duduk, yang makcik-makcik tu berdiri kat belakang. Tengah bergambar tu, kecap tutup, tiba makcik tu bersuara. Free size dia tu. Aku pandang makcik tu, palak freestyle lah makcik. Alah yang macam ni itulah, itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Maknanya dia nak rejuvenasikan lah. Tapi dia tu tak faham. Terma, salah guna. Kecil hati yang badan besar tu. Freestyle, apa cara aku nak freestyle lagi dah badan aku besar macam ni? Tu belum cerita lagi dekat surau masjid. Kat surau masjid kan bergambar, makcik tu tengah bergambar, bimbing amal ustaz. Boleh. Keluar daripada telekung ni. Pandai pula dia tu. Jangan main-main dia. Sekarang tu sebab saya kata, tapi saya ada satu paper tapi tak cukup masa. Rejuvenasi minda menuju kecemerlangan tu ada 2 jam lagi paper. Jadi maknanya kita memang confirm kena panggil lagi lah. Jadi nak tahu apa itu rejuvenasi, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Wah, macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun, ingat kita kan Runhill, jaga nama baik, jatuh bersama, bangun bersama, bangkit bersama. Kita terjejas, semua agensi, semua organisasi terjejas disebabkan oleh PKP, lockdown dan sebagainya.
Tapi kali ni dah berasur pergi kepada endemik. Sekarang ni kita kena kembali bersama-sama. Ingat, banyak dunia ni banyak mengajar kita. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Rumah semakin besar, manusia bukan makin bertambah dalam rumah tu. Betul tak? Ubat semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air semakin pelbagai jenis, extra jos dan sebagainya. Tetapi air bersih semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, akhlak pun semakin rendah. Kenapa jadi sedemikian? Oleh yang demikian, sama-sama jaga organisasi kita, mantapkan organisasi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Bak kata orang memang tak puas. Saya sendiri pun rasa macam nak lagi. Tapi ada satu tempat lagi saya nak bekerja, tapi memikirkan kegilaan manusia bergambar dengan saya. Saya kena bagi masa. Ya, tapi jangan risau, gambar tegak RM150, gambar rebah RM5. Masuk dalam tabung kebajikan staf. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak Ranhil menjemput rasa nak junjung.